Salam sejahtera yang saya hormati Puan Pensyarah kami, yaitu Puan Rosnah binti Mustafa. Pada hari ini, kumpulan kami yang terdiri daripada 5 orang, yaitu Azwa Azatulisha binti Zainal, Natasha Sarah binti Muhammad Ali, Andriana anak Nordin, Ashley McShellin anak McAllister, dan saya sendiri, Angelina Caroline anak Benedict, hendak membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk Pengkategorian Kaedah Bahasa Iklan menurut Asma Omar 1992. Laras bahasa didefinisikan sebagai kelainan bahasa yang digunakan oleh penutur dalam kehidupan seharian. Asma Omar 1987 menyatakan bahwa laras merujuk kepada ciri-ciri khusus dalam penggunaan bahasa menurut bidang penggunaannya. Oleh kerana laras berlatarkan bidang, maka unsur-unsur yang memberi ciri kepada laras ialah kata-kata khusus, yakni istilah dan pengungkapan tertentu. Dalam meniti arus kemodenan ini, kita sering melihat terdapat pelbagai jenis iklan yang telah dipaparkan di sekeliling kita maupun di laman media sosial. Iklan mempunyai matlamatnya. Menurut Asma Omar 1988, matlamat iklan adalah untuk menjual atau melariskan penjualan supaya barang-barang dapat dijual dengan banyak dan membawa keuntungan kepada penjualnya. Untuk mencapai matlamat tersebut, beberapa kaedah digunakan untuk menarik perhatian pengguna. Kaedah-kaedah ini terdiri daripada kaedah penglihatan, yaitu visual, pendengaran, yaitu aural, dan bahasa. Asma Omar juga berpendapat bahawa kaedah penglihatan dan kaedah pendengaran tidak dapat lari dari bahasa kerana kedua-duanya bergantung kepada bahasa yang menjadi unsur paling penting dan asas dalam iklan. Asma Omar 1992 juga telah mengkategorikan 12 kaedah dalam bahasa iklan yang dapat menimbulkan pengaruh terhadap sasaran tertentu. Kajian yang dijalankan hanya menumpukan kepada 9 kaedah dalam bahasa iklan, yaitu kaedah pemesraan, umpan, pertanyaan, larangan, doa, keyakinan, perbandingan, perkaitan konsep, dan latar. Sumber data yang digunakan adalah merupakan data sekunder, yaitu bahan rujukan penulisan jurnal yang diperoleh melalui internet. Fokus kajian ini adalah berdasarkan topik B, yaitu kaedah bahasa iklan menurut Asma 1992 bagi analisis teks iklan. Pengkaji menggunakan aplikasi Google, YouTube, dan Facebook sebagai sumber bagi mendapatkan contoh teks iklan. Berikut merupakan hasil dapatan pengkaji. Menurut Asma Omar tahun 1992, kaedah umpan merupakan kaedah yang menggunakan kata-kata menarik dalam iklan tertentu. Apabila kaedah umpan ini digunakan sebagai langkah pemasaran yang berkesan, jelaslah bahawa ia dapat membuka mata pengguna-pengguna untuk meningkatkan pembelian terhadap sesuatu produk tersebut. Dalam erti kata lain, pengguna-pengguna sememangnya tidak akan menolak kepada barangan sampingan yang diberi secara percuma. Iklan tersebut memaparkan harga diskaun serendah RM10 sebagai harga promosi untuk menarik perhatian pelanggan-pelanggan. Dalam gambar poster iklan tersebut juga, terdapat kupon yang disertakan dengan suatu kod promosi untuk digunakan oleh para pelanggan ketika membuat pembelian daripada syarikat KFC tersebut. Selain itu, iklan itu juga menyatakan bahawa penggunaan kupon atau diskaun yang dinyatakan tersebut akan aktif atau dalam erti kata lain, iaitu boleh diakses sekiranya pelanggan-pelanggan membuat tambahan dan pembeliannya hanya secara dalam talian. Jelaslah bahawa syarikat KFC memberikan diskaun serta kupon promosi untuk mengumpan para pelanggan agar pembelian tertentu dapat ditingkatkan dengan cara yang berkesan. Dalam iklan ini, terdapat beberapa ayat-ayat yang mengumpan perhatian pelanggan. Ayat tersebut merupakan diskaun sehingga 40% digunakan sebagai tarikan pembelian kerana pengguna akan lebih tertumpu kepada diskaun yang dinyatakan dalam iklan itu. Hasil daripada pembelian produk tersebut akan diberikan voucher diskaun sebanyak RM5. Voucher diskaun boleh digunakan untuk mendapatkan potongan tambahan bagi pembelian yang seterusnya. Perkataan cashback yang membawa maksud pulangan tunai di mana kita menerima pulangan wang apabila melakukan apa jua jenis transaksi yang ditawarkan. Sekiranya seseorang pengguna itu memutuskan untuk membeli produk yang diiklankan, mereka dapat memperoleh voucher diskaun dan cashback sekaligus. Dan kaedah umpan seterusnya ialah iklan jualan penghabisan stok buku. Iklan ini menawarkan pelbagai jenis buku-buku yang dijual dalam potongan harga 50%, iaitu setengah harga daripada harga asal. Sesi jemputan bertuah yang merupakan hadiah buku bernilai RM100 turut diadakan semasa jualan penghabisan stok buku. Perkhidmatan penghantaran juga disediakan bagi setiap pembelian RM300 ke atas. Berdasarkan rajah ini, pengkaji mendapati bahawa gambar poster iklan tersebut menggunakan ayat yang sama dengan gambar poster iklan sebentar tadi, iaitu jualan penghabisan stok. Akan tetapi, dalam rajah ini, iklan ini menjual pelbagai jenis barangan seperti kraft, cenderahati dan makanan.
Semua barangan yang diiklankan juga ditawarkan dengan harga yang menjunam. Frasa harga junam yang dinyatakan dalam iklan tersebut secara langsung mempengaruhi pemikiran untuk membeli barangan tersebut. Tambahan pula, ayat "Jom serbu selagi stok masih ada" mengukuhkan lagi cara penyampaian iklan tersebut dengan maksud supaya pengguna segera membeli barangan-barangan itu sebelum kehabisan stok. Kaedah perbandingan. Menurut Omar pada tahun 2016, kaedah perbandingan merupakan suatu kaedah yang menggariskan kelebihan yang terdapat pada produk yang dikeluarkan oleh sesebuah syarikat perniagaan dengan melakukan perbandingan terhadap keluaran syarikat lain. Hal ini bertujuan bagi menarik minat pengguna sasaran untuk lebih tertarik dengan produk mereka dan mempengaruhi pengguna bagi membuat sesuatu keputusan pembelian dengan kadar segera. Berdasarkan tangkap layar dalam paparan video iklan produk Vanish 2020, syarikat produk Vanish menggunakan kaedah perbandingan di mana dalam video berikut, penjual mengajak orang ramai menggunakan keluaran mereka. Marilah Vanish 3 kali lebih bermanfaat berbanding peruntuk. Terbukti produk ini menggunakan kaedah perbandingan kerana mengandungi kosakata lebih dan berbanding. Penjual bertindak mempengaruhi halayak untuk menukar produk yang mana produk sebelumnya timbul isu kekurangan. Misalnya, orang ramai mengadu mengenai kotoran susah tanggal dan baju senang rosak. Dalam video itu juga, penjual menyatakan bahawa produk Vanish mampu menanggalkan lebih banyak kotoran, menyelamatkan warna dan menyelamatkan fabrik. Maka jelaslah, kaedah ini dapat meyakinkan orang ramai mengenai kelebihan produk mereka berbanding pesaing lain. Seterusnya ialah tangkap layar yang diambil oleh pengkaji daripada video iklan Harpic Malaysia. Dalam video berikut, penjual mengatakan bahawa Harpic 10 kali lebih baik berbanding peruntuk. Penjual juga menyatakan bahawa Harpic tanpa bau bahan kimia. Hal ini dapat meyakinkan halayak bahawa banyak kebaikan dan kelebihan jika menggunakan produk mereka dengan harapan periklanan melalui kaedah ini lebih efektif disusuli dengan bukti. Seterusnya ialah tangkap layar video iklan Trivago Malaysia TVC 2018. Dalam video itu, penjual menyatakan, jangan susahkan diri, serahkan pada Trivago. Dan Trivago membandingkan harga dari beratus laman sesawang dan aplikasi pada masa yang sama. Iklan ini bertujuan untuk memudahkan halayak sasaran bagi mendapatkan tawaran dan harga hotel atau tempat penginapan pada harga yang lebih murah dengan melakukan perbandingan daripada semua tawaran yang diiklankan. Menurut Rahim 2023, kaedah keyakinan merupakan suatu cara pengiklanan yang digunakan oleh peniaga bagi mendapat kebolehpercayaan serta meningkatkan keyakinan halayak sasaran terhadap produk ataupun perkhidmatan yang dikeluarkan oleh sesebuah perniagaan. Melalui iklan ini, penjual hendaklah membuat suatu keputusan yang terbaik dalam pemilihan kosakata yang bertepatan sekaligus dapat memperoleh kepercayaan halayak sasaran bagi mengembangkan pasaran ke seluruh pelosok perniagaan. Berdasarkan gambar poster iklan penginapan di angkasa, jelas menunjukkan bahawa peniaga menerapkan kaedah keyakinan menggunakan ayat "Kepuasan anda, keutamaan kami". Dalam iklan itu juga, peniaga meyakinkan pelanggan bahawa penginapan tersebut dalam keadaan selesa. Pastinya rumah tersebut disediakan dengan kelengkapan dan keperluan misalnya almari, katil, sofa dan tandas. Kaedah penguasaan didefinisikan sebagai kaedah yang mempunyai sifat mesra dan menyebabkan sasaran berasal seperti sebahagian keluarga yang memproduksikan barangan. Sebagai contoh, sifat mesra dapat dilihat dalam raja iklan Bank Rakyat, iaitu pada ayat "Terima kasih kerana menjaga kami dan kini giliran kami untuk menghargai jasa anda". Iklan ini bertujuan untuk memberikan penghargaan, yaitu ucapan terima kasih kepada kaki tangan sektor kesihatan. Perkataan "kami" dan "anda" yang digunakan dalam iklan ini sememangnya menimbulkan kemesraan dan membuatkan pengguna seolah-olah seperti seorang rakan karib atau keluarga. Oleh itu, iklan ini dapat menarik perhatian dan mendorong pengguna untuk mencoba tawaran. Seterusnya, kaedah pertanyaan. Kaedah pertanyaan tidak bermaksud pengiklan menginginkan jawapan segera dari pihak lain. Sebaliknya, jawapan diberikan sendiri oleh pengiklan secara nyata melalui aspek kebahasaan atau secara tidak nyata melalui bentuk visual. Kaedah pertanyaan juga dapat menimbulkan perasaan tercabar dalam kalangan pengguna terhadap persoalan yang dinyatakan. Ayat pertanyaan yang terdapat dalam iklan ini adalah, boleh ke ibu mengandung memakai set skincare? Dan jawapan yang diberikan oleh pengiklan itu sendiri adalah, boleh kerana bahan AHA, BHA dan bahan-bahan yang lain ada di dalam produk adalah dimasukkan dengan jumlah yang bersesuaian untuk ibu mengandung. Seperti yang kita sedia maklum, wanita yang mengandung tidak dibenarkan atas nasihat doktor untuk menggunakan sebarang produk kecantikan kerana risau jika bahan kimia yang terdapat dalam produk tersebut dapat memudaratkan perkembangan fetus. Set skincare Wawa ini sudah terang menyatakan bahawa jumlah yang bersesuaian yang dihitamkan itu sememangnya selamat untuk digunakan oleh ibu mengandung. Terusnya, kaedah pertanyaan retorik dalam raja iklan produk kecantikan Perawan Go. Ayat pertanyaan dapat dikesan dalam iklan ini, iaitu pada ayat ingin kelihatan cantik setiap kali bergaya, dan jawapan yang dinyatakan oleh pengiklan itu adalah gunakan Perawan Go. Bagi kaedah pertanyaan retorik dalam raja iklan produk penjagaan badan pula, ayat pertanyaan yang dikesan adalah ketiak berbau, badan berbau bila berpenuh. Jawapan bagi pertanyaan tersebut adalah, anda boleh cuba ni, Check Antiperspirant Deodorant. Seterusnya, kaedah larangan. Menurut Omar 2016, kaedah larangan digunakan untuk menggesa bakal pengguna mendapatkan barangan yang diiklankan. Kaedah larangan mudah dikenal pasti dalam iklan kerana ditandai dengan kata berunsur larangan seperti jangan.
Berdasarkan iklan, ayat "Jangan menyampah tengok kami" menunjukkan kaedah larangan yang digunakan. Frasa "jangan menyampah" seolah-olah menunjukkan kepada bakal pembeli bahawa produk tersebut terbukti berkesan sehingga boleh menyebabkan orang yang tidak membeli cemburu akan kulit model atau pengguna produk tersebut. Menurut Omar, kaedah doa digunakan oleh pengiklan bagi menunjukkan seolah-olah pengiklan berdoa bagi pihak pengguna produk agar barangannya dapat mendatangkan kebaikan dan manfaat. Penjual berharap produk yang dikeluarkan akan memberikan kesan yang dikehendaki oleh pengguna serta mencapai tujuan utama penghasilan produk tersebut. Iklan ini dikategorikan ke dalam iklan yang menggunakan kaedah doa. Kata kunci utama yang menunjukkan kaedah doa yang digunakan adalah pada ayat "Produk ini bakal meningkatkan ketajaman IQ anda insya-Allah". Perkataan insya-Allah membawa maksud dengan izin Allah atau jika Allah mengkehendaki. Penggunaan perkataan ini menunjukkan produk tersebut bakal memberikan kesan yang baik dengan izin dari Tuhan. Iklan yang kedua adalah iklan kismis Minda Anona. Ayat pada iklan yang menunjukkan penggunaan kaedah doa adalah "Semoga setiap hajat dimakbulkan Allah", yang menunjukkan harapan peniaga terhadap pengguna yang mengamalkan pengambilan kismis tersebut. Kata kunci "semoga" menguatkan lagi kepercayaan terhadap keberhasilan produk dan keupayaannya. Berdasarkan video yang berdurasi 1 minit 33 saat tersebut, ayat dengan Tena Pens, Abah sentiasa dilindungi agar kulit kekal kering dan sihat, menunjukkan penggunaan kaedah doa. Kehadiran perkataan agar dalam ayat menunjukkan harapan peniaga dan pengguna iaitu supaya lampin yang digunakan dapat melindungi kulit pembeli dari rosak dan basah. Kaedah berkaitan konsep membawa maksud mengaitkan konsep yang ingin dipaparkan dalam sesuatu iklan dengan mengaitkan sesebuah produk dengan sesuatu atau individu yang terkenal. Misalnya, dengan mengaitkan seorang penyanyi atau artis dengan sesuatu produk barangan. Artis berkenaan akan menyatakan atau menggunakan laras-laras dan ayat-ayat yang tertentu yang dapat dijadikan sebagai satu tarikan untuk melariskan sesuatu barangan. Berdasarkan gambar yang telah diperolehi daripada laman Facebook resmi Vida Beauty, produk kupu teh stencil coffee tersebut telah dikaitkan dengan Datuk Sri Hasmiza binti Othman atau lebih dikenali sebagai Datuk Sri Vida yang merupakan pengasas kepada produk Vida Beauty. Beliau juga turut dikenali dengan tagline kupu teh, barulah putih. Datuk Sri Vida juga sering menjadi tumpuan netizen di laman Instagram sehingga mempunyai 2.9 juta pengikut di laman media sosial tersebut. Jelaslah bahawa beliau mempunyai pengaruh yang kuat untuk menarik perhatian pengguna dari semasa ke semasa. Kita dapat melihat bahawa jenama produk kecantikan White Lab telah menjadikan Sehun sebagai duta produk tersebut. Sehun ialah seorang penyanyi dan pelakon lelaki Korea Selatan serta merupakan ahli kumpulan lelaki Korea Selatan China yang sangat terkenal di seluruh dunia. Sehun juga mempunyai jumlah pengikut sebanyak 23.5 juta di laman media sosial Instagram dan kebanyakan pengikutnya adalah golongan remaja. Ini menunjukkan bahawa artis berkenaan mempunyai fanbase yang begitu ramai. Kebanyakan remaja akan cenderung membeli produk kecantikan itu kerana dipengaruhi oleh idola mereka yang turut menggunakan produk tersebut. Produk kecantikan yang berjenama Corks telah menjadikan Jeon Somi sebagai duta mereka. Jeon Somi pula mempunyai jumlah pengikut sebanyak 19.7 juta di laman media sosial Instagram. Kesimpulannya, dengan mengaitkan sesebuah produk dengan individu yang terkenal dapat mempengaruhi pengguna dan menimbulkan tanggapan positif terhadap sesuatu produk. Kaedah latar diwujudkan dalam keadaan atau suasana yang menjadi latar belakang kepada pemaparan benda yang diiklankan. Penceritaan juga dilakukan berdasarkan ciri, sifat, dan keupayaan barangan yang diiklankan, serta ditambahkan dengan manfaat yang dapat diperolehi dari barang tersebut. Terdapat unsur latar penceritaan yang dapat dikenal pasti dalam video iklan Gaviscon. Ayat "Makan lewat malam, puncak pedih hulu hati dan ketidakhadaman, kerap meminum air panas sahaja tidak mencukupi, gunalah Gaviscon Double Action", merujuk kepada ciri Gaviscon. Selain itu, keupayaan Gaviscon juga dinyatakan dalam penceritaan iklan tersebut. Sebagai contoh, bertindak sepantas 3 menit dan kelegaan sehingga 4 jam. Ayat yang digunakan adalah ringkas dan mudah difahami untuk menunjukkan keupayaan barangan yang diiklankan. Bagi ayat untuk kelegaan menyeluruh daripada pedih hulu hati dan ketidakhadaman dan tidur nyenyak pula mengandungi manfaat yang dapat diperolehi dari barangan yang diiklankan tersebut. Kesimpulannya, pengkaji telah membuat pengkategorian setiap iklan mengikut ciri-ciri bahasa yang terdapat dalam laras bahasa iklan. Pengkaji juga dapat menghuraikan 9 kaedah bahasa iklan menurut Omar 1992. Jelaslah bahawa laras bahasa iklan sangat penting digunakan kerana ia merupakan tunjang kemajuan diri, masyarakat dan negara pada masa ini. Sekian saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.